Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Kalau gitu kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada semua pelajar yang hadir pada sesi pagi ini lah. Saya dapati selama 36 pelajar yang hadir pada pagi ini, Alhamdulillah. Dan mungkin ada yang tersasar bulan-bulan puasa. Setakat hari ini hari yang kelima, jadi harap-harap untuk kaum lelaki itu tak ada excuse lah. Bagi kaum perempuan mungkin ada alasan-alasan yang tertentu. Okey, saya masuk kuliah terus pada pagi ini. Mohon maaf pagi tadi ada mesyuarat dan saya perlu bentangkan sesuatu. Jadi tak sempat yang pukul 10 tu. Habis mesyuarat dalam pukul 10 suku lah. Tapi semuanya dah settle lah. Okey. Jadi insyaAllah pada pukul 11 hingga pukul 12 saya cuba habiskan silibus kita yang setakat saya berhenti setakat hari Selasa yang lepas. Okey pelajar. Minggu lepas kita dah masuk implicit differentiation. Ni ulangan sajalah supaya pelajar semua ingat. Saya bermula dengan istilah eksplisit dengan implisit. Yang boleh ditulis dalam bentuk Y sama dengan X kuasa 2 tambah 1, kita namakan sebagai implisit. Tapi kalau Y sama dengan XY tambah 1, Y tajuk rumus tapi ada lagi Y di sebelah kanan, kita namakan sebagai implisit. Kalau diberi sebagai contoh Y sama dengan let's say Y kuasa 2 tambah X tambah 5. Contoh, macam mana kita nak dapatkan dy dx? Step yang pertama, kita differentiate both side respect to X. Sebelah kanan pun sama, differentiate to X bagi Y squared X tambah 5. Dan sebelah kiri ni kita kekal dy dx. Sebelah kanan, cuba tengok. Yang ni yang special, ilmu untuk implicit differentiation yang lepas. Petua kuasa 2y, beza dalam kes ni kita perlu tulis dy dx. Itu beza dalam. Sebenarnya berlaku chain rule di situ ya. Dan kalau kita ambil x respect to x 1, constant respect to x 0. Baru kita jalankan di mana yang ada dy dx kita bawa sebelah kiri, yang tiada kekal berada sebelah kanan. Fakturkan jadi 1 tolak 2y, dan kita boleh ringkaskan dy dx sama dengan 1 tolak 2y. Ini apa yang kita belajar minggu lepas. Jadi ini saya cuba target untuk habiskan chapter yang kedua ni. Saya cuba untuk parametric differentiation dan juga higher derivative. Okey pelajar, kita mula dengan 2.5 parametric differentiation. Consider the parametric equation y equal to ft and x equal to gt. Dia cuba kita fahamkan pembolehubung atau persamaan yang ditulis. Kalau dia tulis y sama dengan ft, maksudnya parameter terlibat dalam ni ialah t. Dan begitu juga kalau x sama dengan gt, parameter yang terlibat di sini ialah
T. Jadi, kalau Y tajuk rumus, bila kita beza, mesti dy dt. Dan di sini pun, bila kita beza, dx dt. Berdasarkan pemboleh ubah yang digunakan di dalam. Kita ingat balik chain rule. Dy dx sama dengan dy dx. Chain rule, kalau kita guna U sebagai connection dia, ataupun rantai dia, jadi kita guna du dx. Saya minta maaf, pen saya ni sekejap-sekejap dia keluar sebegini. Bukan buat tu secara tak disengaja, tak apalah. Kalau boleh cuba abaikan. Dy dx, dy over du, time du over dx. Dan kalau kita rearrange sebenarnya, coba dy du, apa dia? dx du. Jadi untuk petua parametric differentiation sebenarnya dia menggunakan pakai daripada idea chain rule. Daripada yang asas sentiasa saya buat, tapi kita tulis dalam bentuk hasil bagi. Bila tulis bentuk hasil bagi, dia seperti yang kita rujuk di sinilah. Solve first derivative by using chain rule when dy dx equal to dy dx. Dalam kes ni, variable extension dia t. Jadi dt dt. Ataupun dy over dt divide by ds over dt. Seperti yang saya tunjuk tadi lah, sama saja. Jadi, ini adalah rumus pertama yang pelajar kena hafal dahulu pagi ni. Ya? Okey. Example. Disebabkan kita dah belajar implicit function, kita belajar differentiate bagi trigo, polinomial, ln, eksponen, trigo dan sebagainya. Saya nak awak cuba dahulu. Okey, satu. Sebelum kita mula, find dy dx when x equal to eksponen 2t bla and y equal to minus ln 3t and so on. Jadi kalau di sini kita tulis siap-siap dulu dy dx equal to dy dx over. Kalau variabel yang diguna di sini t, dx dt, dy dt, dx dt. Tulis siap-siap. Jadi daripada sini mudah. Dapatkan dx dt. Daripada sini dapatkan dy dt. Okay, saya nak pelajar cuba sekejap, saya bagi masa. Tulis je jawapan awak. Salah tak ada masalah. Kita tengah belajar sekarang. Learning by doing bermaksud kita buat, kita belajar. Buat salah pun ialah satu proses pembelajaran. Ya? Okey. Sebab saya nak supaya pelajar cuba apply apa yang saya sebut dalam kelas lah. Sebagai contoh, dalam sebut exponential kan. Kalau kita beza, kita mesti ada dua step. Apa dia? Exponential 2t. Beza dalam, beza 2. Beza 2t, menghasilkan 2. Kalau cos, ada 3 step. Beza ke sign, negative sign. T kuasa 3 saling balik. Beza T kuasa 3, beza dalam 3 T kuasa 2. Tapi dia tak boleh darab dengan T kuasa 3 tadi. Kita rearrange 2, eksponen 2T, tolak 3 T kuasa 2, sin T kuasa 3. Dah siap.
Okey, sebelah kiri, sebelah kanan. Saya tunggu lagi. Coba lagi. Minus, kalau ln reciprocal ataupun salingan, ln saling balik 3T. Dan kalau kita beza dalam, beza 3T, menghasilkan 3. Dia macam tu lah. Tolak 2, dia sifar. Kalau tangent, secant kuasa 2, T. Jadi, basic formula, kalau kita refer table kita yang dulu lah. Table tu memang pelajar kena sentiasa tulis dan hafal lah, supaya cepat. 3 bagi 3 remove, jadi negatif 1/T secant T square. Dah dapat untuk X dengan Y. Maksudnya kita dapatkan dx dt, dy dt. Okay, by definition, dy dx equal to, cuba tengok, dy dt over dx over dt. dy dt minus 1 over t plus secant t squared over dx over dt 2 exponent to t minus 3t squared sine t cube. Dahsyat. Jadi sebenarnya apa yang kita belajar hari ini untuk parametric equation, dia straightforward saja, di mana kita apply ilmu yang kita ada sebelum ni. Dari segi rumus, kita menggunakan rumus yang kita dah ada sebelum ni, yang kita namakan sebagai chain rule. Rumus sebagai chain rule. Okey, saling sekejap. Okey, boleh teruskan? Okay, next, second example. Second example. Given x equal to t plus 1 over t and y equal to t plus 1 squared, show that dy dx equal to 2t squared over t minus 1. Dia step dia seperti tadi juga. Kita tahu x equal to t plus 1 over t. Jadi kita rewrite supaya senang untuk kita bezakan. T plus t to the power minus 1. Jadi kita apply betul kuasa dx over dt. Ada pelajar nak masuk Sekejap Ada pelajar nak masuk. Okey, pelajar dah masuk rupanya. Okey, teruskan. Di sini pelajar bezakan terhadap t. Kalau t 1, kalau t kuasa negatif 1, negatif 1, t kuasa negatif 1 tolak 1, negatif 2. Dan kita boleh tulis 1 tolak t kuasa negatif 2. Okey, untuk bahagian seterusnya, y sama dengan t tambah 1 kuasa 2. Dia ada dua kaedah, sama ada kita buat straightforward macam ni ataupun kita kembangkan dahulu. Sama je jawapan dia. Jadi dy respect to t putus kuasa 2 t tambah 1 kuasa 2. Dan kalau kita beza dalam, beza t tambah 1 sebenarnya. Di sini kalau kita kembang pembuli, kalau kita biarkan setakat ni pembuli. Oleh itu dy dx dy dt over dx dt. Dy dt 2 t plus 1 square over
1 minus T minus 2. Ini ilmu yang perlu saya kongsi dengan pelajar supaya pelajar macam mana kita nak ringkaskan. Sini ya. 2 T tambah 1 kuasa 2. Bawah 1, kalau kita tengok yang ni bentuk ni, 1 bagi T kuasa 2. Dan sebelah depan tu, kita ambil pembawah yang sama, T kuasa 2 bagi T kuasa 2. Sebab T kuasa 2 bagi T kuasa 2 menghasilkan 1. Jadi kita boleh tulis 2 T tambah 1 kuasa 2 bahagi T kuasa 2 tolak 1. Bahagi T kuasa 2 kita boleh jadikan sebagai hasil darab. Teruskan lagi. 2 T tambah 1 kuasa 2 T kuasa 2 bahagi, tengok sini, T tambah 1 darab T tolak 1. Dan kita dah boleh remove satu term sini. Bila kita remove satu term, last answer dia adalah 2 T tambah 1 T kuasa 2 bahagi T Sir, tolak. Ya, sini yang kuasa 2 tu tolak 1. Saya lupa tolak 1. saya tertinggal ke? Yang Baris dekat yang mana? Sini, sini, sini. DYDT Sini. dekat kuasa 2 Okey. tu tolak 1 kan? Wah, itu kesilapan saya. Maksudnya 2 tolak 1. Jadi dah tiada kuasa 2. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau gitu, kita betulkan jawapan. Dia terus remove lah. Dan baru betul lah. Alright. Saya padamkan dulu . Okey. Di sini akan menghasilkan 2 T tambah 1 darab T kuasa 2 bahagi T tambah 1 darab T tolak 1. T tambah 1 remove. Sebab tu dia akan menghasilkan 2 T kuasa 2 T tolak 1. As is lah. Seperti show that dy dx equal to 2T squared over T minus 1. Okey, pelajar. Alhamdulillah. Kita dah faham yang ni. Saya ambil satu contoh lagi untuk kita sama-sama bincang. Salin dulu. Okey. Satu contoh lagi untuk bahagian ni. Yang ni nampak ke sebab dia melibatkan U. Sedangkan tak ada masalah pun. Okey, saya bagi masa untuk pelajar cuba dahulu ya. Dx over du. Sini dy over du. Okey, teruskan. Therefore, dy dx dy du dx du. Okey, satu persatu. 3 differentiate exponential saling balik. Beza dalam 2U 2.
Macam itulah. Dia akan menghasilkan 6 eksponensial 2 U. Untuk Y, second part tolak 1, tolak 1. Masih baik perasaan. Dan second part ni, eksponensial 3U. Salin balik. Beza 3U, 3. Dan di sini petua kuasa sajalah. 5 darab 2, 10. U kuasa 4. Jadi, bila kita ganti dalam rumus, dy du, 3 eksponensial 3u plus 10 u to the power 4 bagi dx du 6 eksponensial 2u tolak 1. Dan adakah kita boleh faktorkan? Saya duduk berarti memang kita tak boleh faktorkan. Ini adalah jawapan dia. Kita berhenti setakat itu saja. Okey. Saya akan pilih soalan. Saya pilih yang rumit sedikit. D. Cuba D. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dapatkan dy dt. Saya tunggu sekejap. Lepas tu kita bandingkan jawapan. Okey. Untuk baris yang pertama, when x equal to t squared plus 3, dx dt equal to straightforward to t. Tapi untuk y, dia ada dua tu function. Jadi sebenarnya kita kena apply u dot v. U v prime, v u prime. Okey, teruskan. U sama dengan T, U prime sama dengan 1. V sama dengan T squared plus 3, V prime sama dengan 2T. Cuba lihat. Okey. Jadi kita dah dapat dx dt. Sekarang ni stage kita dah nak dapatkan dy dt by applying dot product u dot v. U v prime, v u prime. Jadi kalau kita salin je, u apa dia? T. V prime 2t. V T kuasa 2 tambah 3. U prime sama dengan 1. 2 T kuasa 2. T kuasa 2 tambah 3. Jadi, kita dah selesai dx dt, dy dt. Oleh itu, kalau nak cari dy dx, sama dengan dy dt bagi dx t. Okey, ganti nilai. Dy dt 2 T kuasa 2. T kuasa 2 tambah 3. Bahagi dengan dx dt 2T. Di sini kalau kita tengok, kita boleh faktorkan nilai T. Tak boleh.
Kalau tak boleh, kita biarkan sajalah. Oh, betul lah. Seperti jawapan akhir kan? Disebabkan 2T kuasa 2 tambah 3T menghasilkan 3T. Dan faktorkan 3, T kuasa 2 tambah 1 bahagi 2. Okey pelajar. Ni apa ni? Kalau saya tunjuk tadi, ni adalah untuk implisit. Okey, saya nak sambung sikit lagi ya. 11.26. Sebenarnya dalam slide ni ada lagi contoh exercise yang lain. Pelajar boleh cubalah. Okey, ambil gambar ataupun print soalan ni. The parametric equation of a curve are x equal to 2 sin t and y equal to 3 cos t. Show that dy dx equal to minus 3 tangent x over 2. Saya rasa straightforward saja. Tapi pelajar perlu tahu identiti bagi trigo lah. Okey. Sekarang ni saya nak masuk fasa yang seterusnya, fasa 2.6, higher derivative. Higher derivative. Okey, untuk higher derivative, dia sebenarnya mudah saja. Sebab kita beza, dan kita beza kali kedua, dan kita beza kali ketiga. Yang tu kali keempat, kelima kita sebut sebagai higher order. Kalau dari segi simbol, y equal to fx, ni adalah raw equation kita. Dan kalau kita beza sekali, kita simbolkan dy over dx, or y prime is the first derivative of y. Maksudnya ada satu prime. Di sini pun sebenarnya ada d kuasa 1, x kuasa 1 sebenarnya. Dan untuk second derivative, rumus dia ialah d squared y dx squared sama f double prime. Third prime macam ni, dan third order, third derivative. Begitu juga dia buat generalize untuk n derivative of y. Ni adalah rumus dia. Ini adalah bentuk rumus dia. Okey. Dari segi simbol tak ada masalah. Sebab tu kita akan jumpa kalau y sama dengan x kuasa 2 tambah 1 contoh. Y prime dapatkan y double prime, dapatkan y triple prime and so on. Y kalau banyak sangat kita tak buatlah 1000. Kita boleh kurungan 1000. Bayangkan berapa banyak awak kena tulis prime kan kalau 1000. Jadi kalau 1000 kita tulis y in bracket 1000 lah. Okey. Yang mudah dahulu. Y prime find d squared y dx squared. Sekejap pelajar, saya rasa saya kena buka satu lagi device supaya saya tengok benda ni awak ikut kuliah saya ke tak. Kalau tidak seperti saya bimbang takut talian terputus, pelajar tak dengar apa yang saya cakap dan saya cakap seorang diri lah. Setakat ni dengar lagi suara saya? Dengar. Dengar? Okey. Itulah masalah yang bunyi.
Bunyi lagi? Bunyi lagi? Gemar dia. Okey dah? Okey, untuk first example ni, y equal to 8 x to the power 4 plus 7 x to the power 3. Yang ni pelajar boleh cuba sama-sama dengan saya. 8x04, 8 darab 4, 32. Jadi dia reduce, 4 darab 1 jadi 3. Dan 7x03, 7 darab 3, 21. X reduce jadi kuasa 2. Cuba kita perhati, kalau sekiranya kita beza, dia akan reducekan kuasa dia. Dia terbalik dengan integration. Integration dia anti-derivative. Yang kita akan belajar mungkin dalam minggu hadapan lah. Silakan minggu hadapan application dulu. Baru kita masuk chapter yang melibatkan integration. Sorry. Okey. Kalau kita beza seterusnya, 32. X kuasa 3. Jadi 3 darab 32, 96. X kuasa 2. Dan 21 darab 2, 42. X kuasa 1. Dah, selesai. Jadi sebenarnya dia mudah saja, tapi itulah, bila kita praktis, insyaAllah kita akan betul lah. Tapi kalau kita tak pernah praktis, dia akan menyebabkan kita mudah melakukan kesilapan. Okey? Saya bagi masa untuk pelajar cuba dan cuba dan salah tak menjadi masalah. Seperti juga dulu, kalau kita nak ambil gambar, kita kena beli kodak. Kodak tu biasanya ada row dalam tu boleh ambil 12 keping lah. Dan dia bukannya boleh try and error. Kita tak tahu hasil dia macam mana kan. Jadi sebelum tekan tu kita kena tengok betul-betul. Tapi sekarang ni, kalau ada kamera pada handphone tu, tekanlah banyak-banyak. Boleh pilih yang mana satu, yang boleh delete yang mana yang tak nak. Jadi dalam kes sekarang pun sama juga, try and error lah. Sama ada awak dah faham ke belum. Cuba 5 y prime untuk B dan juga y double prime. Okey, cuba. Saya tunggu sekejap. Untuk B, kalau ada koefisien 5, biasanya ayat yang saya sering guna, jangan kacau saya lah. Jadikan saya sebagai koefisien. Dan kita tumpu petua kuasa di sini. 3x tolak 1 kuasa 6, jadi 6. 3x tolak 1, kurang jadi 1, 6 tolak 1 jadi 5. Beza dalam. Beza 3x tolak 1, 3 ya. Jadilah answer 5 darab 6 darab 3. 30 darab 3, 90. 3x tolak 1 kuasa 5. Dah. Dan daripada sini, beza sekali lagi. Saya akan bagi tahu 90, jangan kacau saya. Bezakan 3x tolak 1 kuasa 5. 5. 3x tolak 1 kuasa 4. Beza dalam 3. Di sini akan menghasilkan 90 darab 15. 5 darab 3, 15. Berapa jadi? 90 darab 15. Berapa? 3x tolak 1 kuasa 4. 15 darab 90. 1350. 1350. Okey. Saya tambah soalan. Tipe prime. Satu tiga lima kosong. Beza yang ni saja 4. 3x tolak 1 kuasa kurang 1, 3. Beza dalam 3. Ini teknik sajalah. Sebenarnya kita dah apply chain rule di situ.
Jadi 1350 darab 4 darab 3 lah. Berapa hasil pula sini? Saya pun datang office pekan, jadi kalkulator duduk dekat office di Gambang. 16200. 16200. 1350 darab 12. 16200. Okey. Jadi saya harap awak fahamlah. Okey, cuba yang ni. C. Y prime. Y double prime. Dia hati-hati sikit sini ya. Sini cos 3x kuasa 2. 3x kuasa 2 adalah kepunyaan cos. Jadi better kita buat kurungan lah. Okey, buat perbandingan. 10 salin balik. Beza negatif 2x, negatif 2. Okey, 4. Beza cos, negatif sin. Salin balik. Oh, sekejap ya. Darab dengan beza dalam, apa sini? 6x. 6x. Jadi negatif 20 eksponensial negatif 2x. 4 darab 6, negatif 24 x sin. Tengok saya buat kurungan tau. 3x kuasa 2. Saya padamkan dulu yang ni ya. Okey. Okey, next. Untuk y double prime, cuba dulu. Okey. Kita bandingkan 20 salin balik beza dalam, dan di sini menghasilkan negatif positif 40 eksponensial negatif 2x. Okey, tengok term yang seterusnya. Tengok term yang seterusnya. Beza 24x 24 darab beza sin cos salin balik beza dalam 3. Adakah ni betul? Ataupun silap? Siapa boleh jawab? Dah test malam kan? Sebenarnya kita kena apply apa sini? Ini salah ni tau. Kita kena apply u dot v sebab ada dua function yang didarabkan. Maksudnya kita kena ingat kalau u dot v, beza dia ialah u v prime v u prime. Ni kita kena apply ni. Kalau kita assume u sama dengan 24x, u prime sama dengan 24. V kita assume sama dengan sin 3x kuasa 2. V prime beza sin cos salin balik dan kita beza dalam
6x. Kita boleh ringkaskan 6x cos 3x kuasa 2. Jadi sebenarnya buka kurungan dulu, ambil rumus ni. U 24x V prime, ni V prime, V prime 6x cos 3x kuasa 2 tambah V, V ni mana? Sin 3x kuasa 2 time U prime adalah 24. Tu yang sebenarnya berlaku. Cuba habiskan. Okey, jadi saya tinggalkan jawapan ni, pelajar hanya kembangkan saja. Negatif bracket, apa yang saya dah tekan. Okey, negatif bracket, jadi negatif, keluarkan bracket tu. 24 darab 6 darab x kuasa 2 cos 3x kuasa 2. Negatif-negatif jadi negatif 24 sin 3x kuasa 2. Jadi saya tinggal kekosongan. Sila tulis. Okey, sekarang pukul 11.42. Saya ambil masa lagi lebih kurang 10 minit lah. 10 minit ataupun kurang. Okey. InsyaAllah awak ada masa untuk kuliah seterusnya lah. Pukul 12 tu. Kalau dulu secara fizikal biasanya perlukan masa 5-10 minit untuk menapak diri ke tempat baru lah. Tapi saya tak pasti awak berada dekat rumah ke dekat kampus. Kat kampus. Oh, dekat kampus. Lepas ni ada face to face kan? Pukul 12. Tak ada. Oh, tak adalah. Okeylah. Kalau tak ada, alhamdulillah. Saya teruskan 2-3 minit lagi. Okey, contoh lain yang boleh kita cuba dalam kelas. Ini adalah bentuk-bentuk soalan tau. Dia guna kaedah yang sama saja. Sebagai contoh, if y equal to 2x squared plus 1 over x to the power 3, prove that satisfy this formula. Maksudnya, pelajar kena replace nilai x, nilai dy dx, dy dx squared dan sebagainya lah dalam rumus tersebut. Contoh, kalau kita ambil y sama dengan 2x kuasa 2, tengok cara saya menulis. Kita pemudahkan supaya senang kita nak bezakan y dan kita ambil first derivative dy dx. 4x negatif 3, x kuasa negatif 3, negatif 1, negatif 4. Dan untuk second order, 4 differentiate 3 x kuasa negatif 4, 3 darab 4, negatif-negatif positif, 12, x kuasa negatif 4 darab 1, negatif 5. Ini saya cuba percepatkan proses tu. Saya bimbang juga sebenarnya. Tapi kalau kita tengok sini, negatif 3, bezakan x kuasa negatif 4, x kuasa negatif 5. Jadi negatif 3 darab negatif 4, sebab itu menghasilkan positif 12 lah. Okey, cuba kita masukkan dalam ni. Replace 1 and 2 into this formula lah. Ambil saja x kuasa 2. Mana x kuasa? Oh, sorry. X kuasa 2 biarkan saja. D squared y dx squared, yang last line itu 4 tambah 12 x kuasa negatif 5.
Lepas tu 2x time dy dx ya adalah ini 4x tolak 3x kuasa negatif 4 tolak 6 darab y adalah 2 kuasa 2 x kuasa negatif 3 sama sifar. Cuba teruskan lagi. Tunjukkan dia menghasilkan nilai sifar. Sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Oke, teruskan sekejap. Empat x kuasa 2. X kuasa 2 darab x kuasa negatif 5 tambah 12 x kuasa negatif 3. Seterusnya 2x time 4x 8x kuasa 2 tolak 6 x darab x kuasa negatif 3 x kuasa negatif 3 lah. Tolak 6 darab 2 12 x kuasa 2 tolak 6 x kuasa negatif 3 sama sifar. 4 ni 4 tambah 8 tolak 12 sifar. 12 x kuasa negatif 3 tolak 6 tolak 3 tolak 6 x kuasa negatif 3 pun sifar. Jadi kita kata y satisfied dalam persamaan berikutlah. Sebab kita dah tunjuk proof that dia akan menghasilkan nilai sifar. Okey pelajar, kalau saya tengok kepada slide, saya boleh tunjuk slide. Ni adalah untuk second derivative bagi parametric equation. Rumus ni pelajar kena hafal tau. Pelajar kena hafal. Kalau first order tadi, first order tadi, dy dx, dy dt, dx dt. Bawah ni sama. Tapi di atas tu, kita kena bezakan apa ni, dt. Dia kalau pelajar perasan, ni macam mana saya menulis ya. Cuba tengok sini. dy dx sama dengan dy dt over dx dt. Cuba awak bayangkan, katakan y ini berubah menjadi beza terhadap x dy dx. Kita replace dy dx di tempat y itu. Dia akan menyebabkan sebenarnya sebelah kanan tu beza y itu bertukar menjadi dy dx bahagi dx dt. Sebab itu dia akan hasilkan rumus ni. Okey pelajar, cuba salin second order derivative for parametric equation. Okey, sudah ya? Yang ni, pelajar ni, rumus ni memang wajib pelajar hafal lah. Supaya nak memudahkan proses kita nak kira penyelesaian. Dy dx squared sama dengan dy dx respect to t over dx dt. Okey, saya ambil satu contoh last lah sebelum kita bersurai.
Find d squared y dx squared. Jadi nak dapatkan d squared y mesti dapatkan dy dx dahulu. Okay? Jadi step dia sama. Y 3t to the power 4 dy dt 12t kuasa 3. Ni step biasalah. X sama dengan 2t kuasa 2 tolak 4. Jadi kita ada dx respect to t 4t tolak sifar. 4t lah. First formula, first derivative dy dx sama dengan dy dt over dx dt. dy dt 12 t kuasa 3. dx dt 4t. Ringkaskan. 4, 12 bagi 3, 12 bagi 4, 3. T kuasa 3 bagi t kuasa 2. Dah, selesai. Tapi untuk rumus d squared y dx squared, dy dx bezakan terhadap t bagi dx dt. Jadi yang kita kena hafal. Kalau kita tengok sini, bezakan t bagi dy dx. dy dx adalah 3t kuasa 2. Bahagi dx dt. dx dt adalah 4t. Apa hasil? 3t kuasa 2. 6t bagi 4t. 6 bagi 4, 3/2. T bagi t sifar. Jadi last hasil adalah 3/2. Sorry. Jadi ini contoh di mana kita apply rumus bagi mendapatkan beza kali kedua. Saya yakin kalau pelajar tak ikut kelas hari ini, dia teraba-raba macam mana nak dapatkan beza menggunakan rumus yang betul. Okey, boleh cuba lagi masa sendiri, example 4 dan exercise lah. Saya harap pelajar cuba. Ada exercise 1, ada exercise 2, exercise 3 dan baru ada conclusion lah. Okey pelajar, pukul 11.53 dah. Saya tinggalkan 2-3 slide ni sebagai homework. Pelajar boleh snap gambar ya. Ni contoh. Pelajar boleh selesaikan. Dan seperti biasalah, pelajar yang ada masalah boleh snap dan hantar pada saya. Dan begitu juga baru ni, terima kasih. Ada juga pelajar yang snap dan hantar kepada saya lah tentang soalan-soalan yang ditanya lah. Okey, saya belum tanda lagi test. Belum download daripada UDAS lagi. Saya akan berbuat hari ini dan mungkin dalam 2-3 hari saya akan mula menanda lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada silap salah, mohon maaf. Jumpa lagi minggu hadapan insya-Allah hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.